الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Waalaikumsalam, Haji, silakan. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Yang dikasihi al-fadil Ustaz Arun, Ustaz Asbi, ahli keluarga, seluruh pimpinan madrasah, muslimin muslimat sidang Jumaah tetamu Allah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita rafakkan lagi syukur pada pagi hari ini. Kita teruskan lagi ibadah ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Baru pagi tadi kita masing-masing menyempurnakan solat subuh secara yang terbaik, dan kita teruskan lagi taat dan patuh kita mengisi masa kehidupan kita ini dengan kita berada pula dalam majlis ilmu dan juga taman-taman syurga sebagaimana yang kita sedang lakukan sekarang. Selalu kita ingatkan berkenaan dengan peluang dan kesempatan yang ada diberikan Allah Ta'ala pada kehidupan yang masih lagi melekat pada diri kita. Saya teringat dulu tuan-tuan, waktu ada sedikit pengalaman kerja cari duit dulu, duit saku. Saya ni anak yatim sejak umur 6 tahun. Jadi biasanya kalau cuti sekolah tu carilah kerja-kerja yang boleh dia buat untuk bekalan belajar. Start daripada tingkatan 3 umur 15 tahun. Kerja di kilang. Kilang pun tak jauh daripada rumah tu. 1 jam RM1 Banji orang bayar. Nak boleh dapat RM8 8 jam. Sampai merah bulu hidung. Kilang perabot masa tu kan. Jadi kita ingat waktu kita kerja dulu, penting sangat untuk kita kata apa, kita pergi ke tempat kerja tu. Pasal apa? Tak ada kerja, tak ada duit. Ada kerja, ada gaji. Maka ketika itu duk teringat orang duk sebut kong lah tak? Kong. Berapa kong bulan ni? 20 kong. Bulan depan ni cubalah dapat 25 kong. Akak faham tak kong? Akak tak pernah kerja kilang agaknya. Kong. Kong tahu kong? Kong maknanya kalau kita pergi kerja tu, kita rekodkan lah. Hari tu 1 kong kira tak. Tapi kalau kawan-kawan kerja pejabat ni kira punch card lah ni. Punch in, punch out. Jadi kong ni bagi kami lah yang penting sangat lah. Pasal kong tu lah menunjukkan duitnya. Berapa kong? 20 kong. 20 kalau RM8, 160. Oh ya Allah, nak dapat 160 tahun 80-an dulu. Allahu Akbar. Duit itulah nak beli kasut sekolah, nak beli pakaian sekolah kan. Jadi penting sangat pada bilangan kong. Dan kalau kita nak duit lebih, usahakan untuk kong tu lebih lah. Barangkali 25 kong. Lebih pada tu tak mampu kan. Jadi kong ni, kalau kita hari ni, inilah dia kong kita tuan-tuan. Sebagai orang mukmin, bila kita dapat saja hari baru, itu kita menambah kong baru. Apa maksud kong baru di situ? Iaitulah kerja dan taat kita kepada Allah, yang semua kita maklum bahawa setiap pekerjaan kita pada agama ni, dia dapat pahala. Pahala tu duit lah, duit akhirat. Duit akhirat. Jadi duit akhirat ni, kita nak sangat-sangat untuk kegunaan kehidupan akhirat. Jadi macam mana nak tambah duit tu? Tambah kong. Jadi boleh tak kita pakai tambah kong pandai-pandai kita? Dah, itulah dia. Kita kata apa? Pemberian Allah Ta'ala pada kehidupan dan masa yang ada pada diri kita. Jadi pada kita, bila kita masih jumpa hari baru, kita kena fahamlah itu adalah peluang untuk kita menambah kong urusan akhirat. Boleh faham tu ni? Sama juga kalau orang tu orang yang bermasalah dengan Allah Ta'ala, yang namanya kafir. Bila sahaja datang hari baru, mereka juga menambah kong dengan Allah.
Tapi kaum mereka kaum baik ke kaum tak baik? Kaum tak baik. Mereka menambah rekod jahat dengan Allah. Dengan bertambah hari, bertambah jahat dan lawan pada Allah Ta'ala. Maka bertambahlah dosa dan celaka pada orang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Majid. Itulah nak cerita tentang apa? Tentang penggunaan hari ataupun konsep hari-hari dalam kehidupan kita ni. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat besar pada urusan itu. Maka di antara perkara yang kita buat untuk mengisi kong kehidupan akhirat kita, inilah dia program-program sebegini. Masya-Allah. Ustaz apa ni Haji Mat kita rajin sungguh. Alhamdulillah. Hari ni berapa kong dah dia buat? Satu kong tapi berapa kerja dah dia buat, masya-Allah. Kebanyakan kita pun macam-macam dah ini pagi ni kan. Pagi tadi kuliah subuh dah berdarah ke. Haji Hussein, Allah nak sebut Haji Halid. Haji Halid nama lain, si lain buat kaya. Haji Hussein pagi tadi dah kuliah dah, itu pengisian pada kom. Alhamdulillah tuan-tuan. Hari ini kita sambung lagi pada pengajian kitab Tambil Ghafilin. Sebelum saya terlupa, sama-sama kita pasang niat lillahi ta'ala. Nawaitu an ata'allama lillahi ta'ala, nawaitu an ajtami'a lillahi ta'ala. Saja aku duduk berkumpul kerana Allah Ta'ala, saja aku duduk belajar kerana Allah Ta'ala, saja aku merapatkan silaturahim kerana Allah. Macam-macam lah tuan-tuan, niat-niat kebaikan yang kita masukkan untuk menambah kualiti amalan yang sedang kita lakukan ini. Mudah-mudahan niat yang benar dan juga keikhlasan yang ada pada diri kita dan adab-adab yang kita jaga ketika berada dalam majlis-majlis sebegini menyampaikan kita kepada amal soleh dan penerimaan ibadah di sisi Allah Ta'ala. Kita sambung pada bacaan kitab muka surat 76 bawah sekali. 74 bawah sekali. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat besar kepada kita dunia dan akhirat dengan kitab yang baik ini. Abu Lais As-Samarqandi rahmatullahi alaih meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma berkata, Abdullah bin Amru bin Al-As ni, kita kena doakan dua sekali lah. Rahmat bagi Abdullah tu sendiri dan rahmat bagi bapa dia. Bapa dia ni adalah Amru bin Al-As, salah seorang daripada sahabat Nabi yang mempunyai sejarah yang cukup menarik lah. Sejarah dia lebih kurang macam sejarah Khalid bin Al-Walid. Pada peringkat awal lawan Islam bagian Arab. Manusia yang paling dibenci dalam hati adalah Nabi SAW. Bagi Amru bin Al-As ni. Pasal apa? Mereka faham Nabi ni pemecah belah masyarakat. Mereka faham Nabi ni orang jahat yang gila kuasa, gila macam-macam. Datang untuk memecahkan perpaduan masyarakat di Mekah ketika itu. Itu ketika mereka berada dalam keadaan kejahilan dan kesesatan. Biasanya kesesatan dan kejahilan ini digerakkan oleh orang-orang yang berkepentingan, yang menggunakan kedudukan politik, kedudukan dan kuasa untuk menyelamatkan diri masing-masing. Apabila sahaja datang Nabi, datang Islam, maka mereka cari jalan macam mana nak menjauhkan Islam dan kebenaran itu daripada diketahui oleh masyarakat bawahan. Kenapa? Asasnya kalau kita belajar sirah, belajar sejarah, asasnya ialah kerana mereka ni kebanyakannya memperolehi kuasa secara zalim, secara menipu, secara menjarah, secara menganiaya orang bawah. Sebab itu bila datang Islam, mereka tahu Islam akan mendedahkan kebenaran. Islam akan menyebabkan mereka ni hilang segala kelebihan yang mereka dapat dengan nama kezaliman, dengan berasaskan kezaliman tadi. Sebab itulah dengan menggunakan kedudukan dan juga kuasa harta yang ada, mereka cari jalan sedaya upaya untuk menjauhkan Islam daripada diketahui oleh orang ramai. Itulah yang berlaku. Dan Amru bin Al-As salah seorang daripada mereka yang terlibat dalam membenci Islam, iaitulah bapa pada Abdullah ni. Tapi nak cerita Abdullah ni Allah Ta'ala jentikkan hidayah pada diri dia ni lebih awal daripada bapa. Dan dia ni pula
apabila dia dapat hidayah, dia melihat kebenaran. Sebab tuan-tuan, kebenaran ni dia tak boleh nak disorok. Istilah kita orang Melayu, bagai apa ni? Bangkai gajah tak boleh disorok kan? Bangkai gajah tak boleh disorok. Jadi kebenaran dia tak boleh disorok. Kenapa? Sebab kebenaran ni dia selaras dengan suara hati. Dia selaras dengan conscience, orang kata, insting, suara hati dalam diri kita, dan dia bertepatan dengan nature, dengan semula jadi. Kita guna perkataan semula jadilah Sebenarnya dari sudut akidah tak ada benda berlaku secara semula jadi. Semua dengan Allah Ta'ala. Cuma dari sudut istilah kita faham cepat sikit. Jadi kebenaran ni dia mesti selaras dengan perkara yang semula jadi. Sebab tu dia tak boleh disorok. Lambat laun akan diketahui. Maka Alhamdulillah anak dia ni dapat hidayah lebih awal daripada bapa. Sedangkan dia tahu bapa dia ni adalah penganjur kempen kebencian Islam. Bapa dia sekali dengan Khalid bin Al-Walid, sekali dengan Abu Sufyan ketika itu, sekali dengan Abu Lahab, Abu Jahal ketika itu. Tapi dia tidak, dalam kes hidayah ni, dia tidak menunggu masa. Itu kita nak ambil ibrah lah di situ, nak ambil pengajaran. Bahawa dalam masalah mencari kebaikan, mencari kebenaran, jangan tunggu masa. Boleh faham Sebab kita tak tahu masa yang ada untuk kita ni panjang ke tidak. Kita ada peluang ke tidak. Contoh orang nak bertaubat. Nak taubat. Dia tahu benda dia buat tu salah. Dia tahu dia perlu bertaubat. Dia tahu dia akan mati. Dia tahu selepas mati apa yang berlaku. Tapi tahu sekadar tahu tanpa ada tindakan dan reaksi kita kata tak ke mana. Jadi banyakkan orang dia tunggu masa. Tunggu masa lepas pencen lah. Boleh carilah kuliah pengajian. Boleh duduk lama-lama sikit. Boleh menambah amal. Dia nak tunggu lepas pencen. Masalahnya lepas pencen tu ada ke? Apakah lepas pencen tu mesti datang? Itu masalah. Boleh faham Jadi sebab tu bila kita belajar bab apa? Su'ul khatimah. Salah satu daripada sebab orang tu mati dalam keadaan kesudahan yang tak baik ialah apabila menangguh kebaikan. Taswifu al-khair wa taubah. Dia menangguhkan kebaikan. Benda baik dia lock dulu, dia dulu, dia tak buat, tunggu masa je. Akhirnya dalam keadaan menunggu, habis datang perkara ghaib yang paling dekat ditunggu oleh manusia, itulah mati. Mati ni adalah perkara ghaib yang paling hampir dengan kita. Perkara ghaib ni banyak, tapi antara yang paling hampir ialah kematian. Boleh faham tak Sebab itu Alhamdulillah dia tunjuk satu pengalaman atau pengajaran yang cukup penting pada kita. Walaupun dia tahu mak ayah dia tak akan setuju dengan tindakan dia. Mak ayah dia akan memberontak, akan melawan, malah barangkali akan sampai ke tahap membunuh dia. Macam yang berlaku kepada Sayyidina bukan Ammar, apa tu? Apa nama tak terlintah pula. Yang jadi nakib pertama di Madinah tu. Siapa Ustaz? Ustaz ingat tak? Alah, orang comel tu, dia tampan. Anak gadis di Mekah nak sangat dia. Apa nama? Alah, tak terlintah nama dia. Sampai ke tahap bila dia tahu, bila mak ayah dia tahu dia ni masuk Islam, dia dikurung dalam rumah. Jadi Abdullah pun sama kan. Abdullah pun sama. Tapi dia usahakan juga untuk berpegang dan memilih kebenaran walaupun mak ayah dia adalah pembenci Islam nombor satu. Ini kisah Abdullah bin Amru bin Al-As. Dan Abdullah bin Amru bin Al-As ni kita jumpa kisah sebelum ni. Kisah yang cukup memberi kesan kepada kita apabila Abdullah ni lihat ayah dia ni dalam keadaan nazak. Ayah dia ni pada saat akhir dilantik menjadi menteri besar di Mesir kan, zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Jadi dia tengok ayah dia ni nazak, dia pergi dekat ayah dia tanya, ayah, dulu ayah selalu duk sebut ketika ayah sihat dulu. Ayah pelik tengok orang yang dalam keadaan nazak tapi tak nak cerita apa yang dia alami ketika nazak kepada orang yang hidup. Sebab cerita orang nazak kepada orang hidup tu memang cerita yang cukup padulah. Cerita berdasarkan realiti dia sendiri sedang alami. Jadi ayah pelik kan? Tapi sekarang ayah sendiri sedang alami situasi macam yang ayah duk pelik dulu. Sekarang ayah sendiri nazak. Kenapa ayah duk diam, tak nak cerita apa yang sedang ayah alami kepada kami orang yang hidup, orang yang sihat ni? Lantas ayah dia Amru bin Al-As sebutlah.
Dia kata keadaan ayah sekarang ni seolah-olah menanggung beban yang teramat dahsyat. Ketika nazak tu, dahsyatnya sekira-kiranya Bukit Tihamah duduk atas kepala bahu kanan, Bukit Ridwa ni duduk atas kepala bahu kiri. Sedang menanggung dua buah bukit yang terlalu berat. Munasabahlah tuan-tuan. Nak berketik tak boleh. Faham tak tuan-tuan? Berketik ni maknanya nak bercakap pun tak lepas. Pasal ada tanggungan beban yang teramat dahsyat atas kepala bahu. Demi Allah, ayah sekarang ni seolah-olah berada pada satu lubang jarum yang halus dan seluruh nyawa ayah sedang disentak keluar mengikut lubang jarum yang halus. Sedangkan nyawa tu tengok gambaran besar mana tubuh badan kita. Nyawa ni duduk menyelinap pada seluruh tubuh badan kita. Gambarannya seolah-olah benda besar nak disentak keluar ikut satu lubang yang terlalu halus. Dalam kitab At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi, setiap kali nyawa kita berganjak daripada satu sendi kepada satu sendi, maka tekanan dan keras penderitaan itu semakin berganda. Sebab apa berganda tuan-tuan? Sebab masing-masing berebut nak keluar daripada lubang kecil pada hubung kita ni. Jadi sedangkan nyawa tu makin lama makin bergumpal, makin lama makin bergumpal, makin lama makin bergumpal, makin sesak. Dia jadi makin berat, makin tenat, makin perih tuan-tuan, ditanggung oleh yang berkenaan. Itulah yang dialami oleh Amr bin al-As. Dia kata, demi Allah, ayah sekarang ni seolah-olah dalam keadaan satu satu dahan berduri yang disula masuk dalam tubuh, kemudian duri-duri itu menyelinap kena orat saraf, darah daging, kemudian disentak keluar. Sekali dengan isi-isi daging sekali terikat ataupun terkena pada duri. Itulah keadaan yang dirasai oleh bapa dia ketika sakaratul maut. Maknanya dari sini kita dapat tahu tuan-tuan pengalaman orang yang mengalami sakaratul maut. The process of agony, yang kata agony process ketika sakaratul maut. Gitulah keadaannya. Dia kata bapa ni kata ada 3 kehidupan. Kehidupan pertama, kehidupan bapa lawan Islam. Ketika itu orang yang paling bapa menyampah adalah Rasulullah. Jadi bapa dia kata alangkah celakanya bapa kalau bapa mati ketika itu. Pasal apa? Mati dalam keadaan lawan Islam, lawan Nabi. Celaka sangat bapa kalau mati ketika itu. Kemudian fasa kehidupan kedua, bapa ni dapat Islam. Orang yang paling bapa sayang adalah Rasulullah. Bapa ada iman kepada Allah SWT. Jadi alangkah bahagianya kalau ketika itu bapa mati. Pasal apa? Yang akan datang kepada bapa, akan bacakan doa semayang untuk bapa adalah Nabi SAW. Dan doa Nabi ni tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Alangkah bahagianya. Tapi masa itu sudah berlalu. Sekarang datang fasa kehidupan yang ketiga. Apa kehidupan yang ketiga? Bapa disibukkan dengan urusan dunia. Bapa dilantik menjadi wali oleh kerajaan Sayyidina Umar Khattab di Mesir. Jadi bapa sibuk dengan urusan dunia. Tiba-tiba dalam keadaan sibuk banyak lalai ni, bapa sedang mengalami proses sakaratul maut. Jadi bapa tak tahulah apa kesudahan kehidupan akhirat bapa. Sama ada Allah redha ataupun Allah tidak. Ini pengalaman ataupun sejarah kehidupan Amr bin al-As yang kita nak ambil sebagai iktibar untuk kita tuan-tuan. Jadi anaknya Abdullah bin Amr, dia tak layanlah ayah dia dalam masalah hidayah. Dia terima tuan-tuan, dia ambil hidayah walaupun dia tahu ayah dia cukup benci dengan Islam ketika itu. Dan rupa-rupanya pilihan anak ni benar. Ayah dia kemudiannya menerima Islam, mengikut jejak langkah anak tuan-tuan. Okey, Abdullah bin Amr berkata, muka surat 74-75 muka surat 75, orang-orang neraka memanggil malaikat Malik tetapi tidak dijawab selama 40 tahun. Kemudian dijawab oleh malaikat Malik bahawa kamu tetap tinggal dalam neraka. Tinggallah, berdiamlah kamu dalam neraka. Kemudian mereka berdoa, iaitu memanggil Tuhan. Ya Tuhan, keluarkanlah kami dari neraka ini. Maka apabila kami mengulangi
perbuatan-perbuatan kami yang lalu itu bererti kami zalim. Maka tidak dijawab selama umur dunia ini 2 kali. Kemudian dijawab, hina-dinalah kamu di dalam neraka dan jangan berkata-kata. Allah, Cuma tak touching sikit tuan-tuan sebab dia dah terjemah kat sini. Kalau baca dia punya teks Arab, Allah meremang meloroma tuan-tuan teks Arab dia. Okey, apa yang berlaku dalam riwayat Abdullah bin Amru ni, kita ambillah riwayat ni sebagai satu daripada cara kita menghayati neraka tuan-tuan Abdullah bin Amru sebagai seorang sahabat Nabi yang betul-betul mendapat karamah dan keberkatan daripada Nabi SAW sehingga kan mendapat kefahaman memahami apa yang berlaku dalam agama ini khusus menerusi panduan ayat-ayat Quran tuan-tuan dia fahamkan kepada kita perihal cerita dalam neraka. Apabila orang-orang ahli-ahli neraka ini kerana keras dan dahsyatnya azab yang mereka kena. Gambaran api depan mata pun sudah mengerikan tuan-tuan. Api pula warnanya warna hitam. Bunyi api neraka tu digambarkan dalam surah Al-Muluk kita baca tu. Bunyi api neraka. Bunyi dia macam nak pecah neraka. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Kita nak baca dalam surah Muluk. Hampir-hampir neraka itu terpecah. Minal ghaiz. Disebabkan marahnya dia yang bersangatan kepada ahli neraka. Pasal neraka ni adalah azab yang Allah cipta untuk menjadi kemarahan Allah. Boleh faham tuan-tuan? Maka sudah pantas neraka itu berfungsi sebagai kemurkaan Allah dan menjadi tempat himpunan azab. Sebab memang dia dicipta untuk jadi alat Allah melepaskan, memberikan hukuman. Itu dia. Lepas tu dalam surah Al-Muluk digambarkan bagaimana nak terpecah neraka ni kerana marah. Lepas kita pula dengar api terbakar tuan-tuan. Api bukan anak api. Ini ibu api sebesar-besarnya. Apa yang kita dengar kalau rumah terbakar? Nanti ada pengalaman tak? Berhadap dengan rumah terbakar. Kalau ada pengalaman, kita akan real tuan-tuan. Kita akan faham macam mana takut ngerinya keadaan tu. Tapi ketika rumah terbakar ni, ngeri tak ngerinya kita duduk di luar kawasan. Kemudian ramai pula keliling kelalang kita ni. Apa jadi kalaulah ketika itu hamba Allah ni terperangkap dalam bakaran api. Di kanan dia naik api menjulang. Allah. Kita boleh bayanglah. Nak bayang tuan-tuan tengok movie barat lah kot. Dia pandai sikit tu, imagine pada kita tuan-tuan. Saya pengalaman duduk di kawasan Stenggan di lembah pantai ada 3 kali peristiwa kebakaran besar yang memang real sungguhlah, kita faham sungguhlah bila teringat tergambarkan api kebakaran kita, teringat pada kebakaran besar. Yang pertama di Kampung Kerinci tuan-tuan 2 kali, kemudian yang ketiganya di Pantai Dalam Jalan Kubur tu sekali. Gambaran kebakaran kapal Stenggan. Stenggan memang dahsyatlah bunyinya Allah menggerunkan kita pok bunyi benda pecah, benda patah macam-macam. Itulah gambaran neraka yang Allah Taala datangkan dalam surah Al-Muluk. Kemudian Abdullah bin Amru dia cerita ahli neraka kerana kerasnya azab dalam neraka, lantas mereka mencari jalan untuk melepaskan diri. Jadi mereka buat macam mana tuan-tuan? Mereka panggil Malik. Malik ni siapa tuan-tuan? Ketua pengawal neraka. Mereka panggil, wahai Malik, keluarkanlah kami dari neraka ini. Tapi Malik buat apa tuan-tuan? Malik duduk diam, tak layan tuan-tuan. Berapa lama tak layan? Riwayat Abdullah bin Amru kata 40 tahun. Faham kita 40 tahun ni 40 tahun akhirat. Cuba convert kepada bilangan hari tuan-tuan. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun kita. Kalau setahun akhirat 365 hari darab dengan pening dah saya pagi ni tuan-tuan. Tak apa nampak angka. Ada tak saya rasa macam saya ada buat catatan sikit pada teks Arab ni ada tak?
Tak ada catatan. Tapi kita boleh buat satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun kita. Maknanya kalau 365 hari akhirat, itu baru setahun kan? Darab dengan 1000 hari kita, jadi berapa ribu dah? Kemudian darab lagi 40. Darab lagi 40. Itu nak bayangkan masa pada zaman kita ni. Cuma ahli ulama sebut, antaranya Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi, dia kata kalau kita jumpa angka-angka pada urusan akhirat ini, itu bukan angka yang tepat lah, bukan actual number, tapi dia hanyalah sebagai gambaran tentang lamanya benda Allah tu. Bukan tepat, sebab ini ukuran akhirat. Tapi nak ceritanya lama lah tuan-tuan. Dia makan masa sampai juta-juta tahun. Bukan duk kira sehari 2 hari kita ni tuan-tuan ni. Itu nak boleh dapat respon daripada Malik. Kita ni duk panggil orang secara berterusan. Ali. Berapa lama kita boleh tahan tuan-tuan? Yang ni sampai makan masa berjuta tahun dek kerana terdesak, itulah yang berlaku. Panggil, selepas 40 tahun akhirat baru dia jawab. Dia jawab apa? Duduk diam-diam. Jangan duk cakap. Duduk diam-diam, dia kata kan. Itulah yang disebut dalam surah apa? Surah Zukhruf. Zukhruf sebut, wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makisun. Cuba tengok ayat ni tuan. Wa nadaw, mereka semua menyeru, memanggil Malik. Ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, tolonglah minta kepada Tuhan kamu supaya matikan kami. Liyaqdi alaina, matikan kami. Tuan-tuan nampak tak ayat yang Allah Ta'ala guna ketika nak cerita perangai ahli neraka? Minta daripada Tuhan kamu, Tuhan untuk matikan kami. Apa tak perangai? Kurang ajar, sombong tak habis, ahli neraka. Dalam keadaan tubuh badan dah dibakar hangus begitu rupa tuan-tuan, dah jadi arang timbul balik ni, tiba-tiba mereka masih ada sifat kufur kat situ. Bagaimana dia guna perkataan Tuhan kamu? Tak guna perkataan Tuhan kita semua tak? Padahal dah teruk dah kena belasah dalam neraka. Ini kafir punya perangai tuan-tuan. Kafir. Sifat kafir ni, sebab apa mereka kafir tuan-tuan? Antaranya sebab kejahilan, tak tahu benda sebenar, satu. Yang kedua, ini lagi teruk tuan-tuan, kerana sombong. Kerana al-kibir, sombong. Bab sombong ni tuan-tuan, bila masuk dalam diri kita, tunjuklah kebenaran setara mana sekalipun, kalau dia sombong, dia tetap akan melawan. Tetap tak boleh nak terima. Sebab tu bahaya sombong. Sebab tu dalam agama dia ajar kepada kita, siapa ada sombong sebesar biji sawi pun tak boleh masuk syurga. Hadis sahih tu, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarrah minal kibir. Sampai begitu sekali tuan-tuan. Kita diajar supaya jangan berkawan dengan perangai sombong ni. Bahaya sangat. Nanti ada masa kita panjang umur, ada rezeki tuan-tuan, kita panjangkan perbahasan tentang sombong. Sebab ada benda yang lebih dahsyat daripada sekadar sombong gitu tuan-tuan. Pergi lebih dahsyat, orang yang sombong akan menolak kebenaran agama. Walaupun dia nampak siang malam pagi petang benarnya pada agama, tapi tetap dia tak hirau dek kerana sombong dalam diri. Ni sehari dua ni kita duk bincang pasal apa? Pasal kemerdekaan. Lawan kepada penjajahan. Kenapa berlaku penjajahan? Kenapa berlaku monopoli terhadap sesuatu yang lain? Kerana ada watak manusia hak rasa dia lebih daripada orang lain. Dia rasa superior. Dia rasa dia ni kelas pertama, orang lain kelas kedua. Dia rasa dia cap naga, orang lain cap ayam. Siapa orang tu? Orang tu adalah orang tak ada agama. Orang kafir. Orang barat. Kalau belajar dari sudut sejarah, orang barat sampai ke hari ni pun ada apa yang disebut sebagai white supremacy. Satu perasaan rasa kulit putih itu mulia. Dia orang datang ke tempat kita. Kita belajar sejarah, anak-anak kita belajar sejarah. Ada 3 tujuan kan kenapa dia orang datang. Yang pertama kerana 3G kan. Yang pertama kerana tujuan nak cari harta kekayaan. Sebab ketika itu mereka sedang mengembangkan
negara mereka sedang berlaku revolusi kan, ya, di barat. Lepas daripada mereka berada dalam keadaan zaman gelap, zaman bodoh, zaman ditipu oleh padri-padri yang sesat, kemudian mereka cuba untuk keluar daripada zaman gelap itu dengan cara mereka menjajah negara-negara lain, tuan-tuan, dan mereka kaup keuntungan di negara lain untuk mereka bawa balik ke tempat mereka. Itulah tanah Melayu ni, anak-anak kita belajar sejarah, digelar Sewarna Bumi kan, Sewarna Bumi, semenanjung emas. Maknanya banyak dia punya hasil mahsul di tempat kita ni sampai ke hari ni pun. Tapi walaupun kaya cikgu, anak-anak kita belajar kena bayar yuran juga. Itu masalah kita tu. Masalah penyelewengan pula kat situ. Okey. Kemudian yang keduanya sebab apa? Glory, sebab diorang ni sedang bersaing sama-sama mereka. Portugis, Spanyol, Belanda, British ketika itu nak tunjuk siapa yang lebih abalung fadil antara mereka, tuan-tuan. Siapa yang lebih bengkeng kan? Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, kerana agama. Kerana nak mengkristiankan kita. Itu, tuan-tuan, kita belajar dalam sejarah, tuan-tuan. Jadi bila datang sini, dia bawa cerita ke sana bahawa kita ni aborigines. Kita ni aborigines, kumpulan aborigines. Apa maksud aborigines? Orang asli, orang tak ada tamadun. Dia orang duk cerita kita ni tak ada tamadun. Najib Hussein, dia kata kita ni pakai cawak kotel. Kita ni bercakap dengan bahasa burung. Bahasa isyarat, tuan-tuan. Padahal kita mempunyai tamadun cukup hebat. Cikgu, itu bidang cikgu tu, cikgu syarah, cikgu sambung cikgu. Dari sudut tamadun, tuan-tuan, tudung saji tu pun tamadun cukup hebat. Kan tudung saji kita tu. Tudung syarah macam mana orang tua kita. Waktu tu tak ada freezer, tak ada kita kata apa, peti ais. Tapi makanan boleh bertahan lama bawah tudung saji. Tu pun teknologi tak habis, tuan-tuan. Nak dibincang. Teknologi rumah, pembuatan rumah, tengok sistem rumah orang lama dan orang baru. Rumah baru sekarang ni kalau tak ada aircon, tak ada kipas, mahu duduk dalam rumah. Hot. Kalau rumah lama kan, tak payah aircon, tak payah kipas. Masuk angin ikut sini, keluar angin ikut sana. Sistem pengaliran udara yang cukup cantik. Itu teknologi Melayu. Teknologi laut. Teknologi laut. Kita dengan laut tak boleh nak dipisahkan. Satu-satunya tamadun di dunia yang menggunakan perkataan tanah air. Tanah air, Haji Hussein ni, tanah air. Haji Hussein duk fikir nak tanya soalan lepas ni. Jangan Haji Hussein, jangan tanya. Ini cerita selingan, Haji. Kita orang Melayu ni kalau merujuk kepada tempat kelahiran kita, kita kata tanah air, tanah campur air. Dekatnya air dengan kita. Kalau orang Arab, tempat kelahiran dia sebut Maskatul Roksi, tempat kepala jatuh. Kepala kita keluar daripada mak kita kan, jatuh kat mana mula-mula? Jatuh di Kuang. Ni Maskatul Roksi. Nak cerita dekat air dengan kita sehingga kan orang kita ni memang mahir dengan ilmu pelayaran. Tapi orang barat, mereka balik ke sana, mereka bawa cerita kita ni tak ada tamadun. Mereka datang bawa tamadun dan pembangunan. Sebab tu dalam istilah Arab diguna perkataan apa? Penjajah, mustakmir kan? Al-mustakmirun, al-mustakmirin, itu penyelewengan bahasa. Al-mustakmir mana apa? Al-mustakmir orang yang memakmurkan sesuatu. Daripada perkataan mustakmir datang perkataan makmur masjid, imarah masjid, ta'mir masjid. Ammara yu'ammiru, itu maknanya memakmurkan sesuatu daripada benda tu tak ada apa-apa, tiba-tiba jadi apa-apa, jadi maju. Itu maknanya al-mustakmir. Tapi diorang ni bukan buat begitu, datang tempat kita, daripada ada sesuatu jadi habis ronggak habiri, punggahnya bawa balik ke negara diorang. Tengok penggunaan istilah yang salah. Itu dunia penjajah. Jadi kita sebut sikit, elok pula kita duduk dalam situasi hari kemerdekaan dan hari Malaysia. Kaitkan dengan sifat al-kibir, sombong. Kerana ada sombong dalam diri mereka lah, manusia ni lupa daratan sampai ke tahap sanggup memperhambakan sesama manusia. Hari ini pun perhambaan masih berlaku. Menerusi apa yang disebut sebagai pemerdagangan manusia, human trafficking. Dan salah satu daripada tempat yang cukup makmur, cukup meriah, sindiket
pemerdagangan manusia ni adalah tempat kita, Malaysia. Tak tahulah, mungkin sebab budaya kita kok cepat menerima orang, mudah kesian kat orang, Allah Allah. Bibit-bibit yang di rumah kadang tak dibayar gaji, baru ni pun didedahkan dalam media kita macam mana pekerja-pekerja berbulan tuan-tuan menjadi kuli, tidak bayar gaji, dan kehidupan di asrama diorang memang menyedihkan. Itu antara penjajahan dalam bentuk moden sekarang. Jadi semuanya datang daripada sifat sombong yang ada dalam diri. Orang kafir melawan Islam kerana sombong tadilah. Jadi dalam neraka pun sombong tu hidup lagi, tuan-tuan. Masih lagi ada. Lepas tu dia guna perkataan liyaqdi rabbuka. Mintalah daripada Tuhan kamu supaya matikan kami. Tuan-tuan, kita bincang. Manusia ni secara tabiat, ada tak mereka nak mati secara tabiat biasa? Tak ada, tuan-tuan. Manusia ni cerita, duk fikir macam mana nak hidup, bukan nak mati. Pasal nak hidup lah dia sanggup untuk berhabis-habisan pada kesihatan dia, pada kesenangan dia. Pasal nak hidup lah. Tak ada orang yang cari pasal nak mati. Kecuali 3 keadaan. Disebut oleh Imam Sahal bin Tusturi, tuan-tuan, seorang ahli sufi, disebut 3 keadaan ini, 3 golongan ini, orang ni memang nak mati. Yang pertama, orang yang jahil tentang mati. Dia tak tahu mati tu apa. Jadi bila dia rasa susah sikit, bila dia rasa penat sikit, dia kata mati lah, dia kata baik mati lah. Padahal dia tak tahu mati tu apa. Dia tak tahu mati adalah permulaan kepada kehidupan abadi. Mati adalah permulaan kepada hukuman, sama ada baik ataupun buruk. Alangkah bahagia kalau hukuman kalaulah baik yang menunggu. Tapi apa jadi kalau yang menunggu itu adalah balasan kecelakaan. Dia tak tahu orang jenis ni mereka bergurau dengan mati. Terutama sekali anak-anak muda kita, mak-mak rempit. Allah, takut gitu. Berani sungguh dengan mati. Tuan, kalau kita bertembur dengan mak rempit, siapa yang mengalah? Kita mengalah ke dia mengalah? Kita yang mengalah kan? Ke tuan-tuan tak mengalah? Pasal apa kita perlu mengalah, makcik? Pasal kita duk fikir nak hidup. Yang dia duk fikir nak mati, tuan-tuan. Jadi ketika itu, diorang akan menang. Lepas tu dalam peperangan antara Islam dan kafir, ia menangnya dari Islam, bukan orang kafir. Kenapa? Sebab orang Islam berperang untuk mati, untuk mati syahid. Orang kafir berperang untuk hidup. Bila bertembung antara orang nak mati dan orang yang hidup, menang orang yang nak mati. Sebab lagi dia tak mati, lagi tu dia meluru ke depan. Boleh faham, tuan-tuan? Itu satu. Yang kedua, siapa suka bermain dengan mati? Yang bermain dengan mati ni, yang tak kisah mati ni adalah orang yang putus asa dengan Allah. Dia rasa penderitaan yang dia kena tu terlalu teruk, kanser yang dia alami terlalu dahsyat. Allah uji dia dengan, kata orang, satu ujian hak tak boleh nak terima pada akal, maka ketika itu dia fikir lebih baik mati daripada hidup. Kerana dia sudah kecewa, putus asa, mengharapkan bantuan daripada Allah Ta'ala. Itu di barat timbul falsafah Tuhan sudah mati. Falsafah Tuhan sudah mati. Kenapa? Timbul falsafah Tuhan sudah mati. Kerana kekecewaan mereka mengharapkan keadilan dalam kehidupan. Mereka rasa hidup ni tak adil. Kalau ada Tuhan, apa Tuhan buat? Sebab begitu sekali, tuan-tuan. Yang ketiga, orang yang nak mati ni ialah, ni yang ketiga, laluan yang baik. Iaitulah orang soleh, orang-orang baik. Mereka mohon mati bukan kerana mereka putus asa dengan Allah, tapi kerana mereka nak jaga iman. Boleh faham, tuan-tuan? Mereka bimbang, kalau kehidupan masih panjang, maka mereka kalah dalam ujian yang akan datang. Tapi sifat mereka tidaklah sama dengan nombor 2, nombor 1 tadi, tuan-tuan. Sebagaimana ucapan ataupun doa Nabi Yusuf AS, Rabbi mittu musliman wa alhiqni solihin, kan? Ya Allah, matikanlah aku sebagai orang yang Muslim, berserah diri kepada kamu, dan jumpakan aku dengan orang yang soleh. Jadi dalam neraka, penghuni neraka minta mati. Kenapa minta mati, tuan-tuan? Sebab mereka faham itulah jalan terakhir menamat penderitaan.
Mereka sudah menerima penderitaan yang amat dahsyat. Tak ada cara lain nak habis dan nak tamatkan sakit tu. Caranya mereka terfikir mati. Sedangkan mati ni tak ada orang logik akal, waras akal nak minta mati. Tapi itulah yang diminta oleh ahli neraka. Boleh faham tuan-tuan? Liyaqdi alaina rabbuk. Malik jawab macam mana? Qala innakum makithun. Jawab Malik, diam-diam duduk kat situ. Innakum makithun. Kamu semua duduk kat situ. Diam-diam. Jangan berketik lagi dah. Duduk diam. Berapa lama tuan-tuan antara soalan ahli neraka dengan jawapan Malik? 40 tahun ikut tafsiran Abdullah bin Amru bin Al-As. Penat tuan-tuan lepas tu apa yang mereka minta tuan-tuan? Mereka sendirilah yang minta kepada Allah Ta'ala. Selepas cubaan yang pertama gagal, lantas mereka minta kepada Allah Ta'ala, summa yad'una rabbahum rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Hei Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada neraka ini. Jika sekiranya kami selepas ini kembali melakukan kerja-kerja kami yang awal dulu, maka kami benar-benar orang yang melakukan kezaliman pada diri sendiri. Ini tuan-tuan surah Al-Mu'minun ayat 107. Tuan-tuan boleh tambah sikit kat situ untuk rujukan kedua. Bila balik rumah nak cek balik kisah ni tuan-tuan Yang pertama tadi itu Az-Zukhruf ayat 77. Az-Zukhruf, surah Az-Zukhruf ayat 77. Ayat kedua yang penghuni neraka minta direct kepada Allah, itu surah Al-Mu'minun ayat 107. Fala yujibuhum miqdara ma kanatid dunya marratain. Lantas apa yang berlaku bila mereka minta tuan-tuan? Allah tak peduli. Allah tak jawab. Berapa lama tempoh dia menunggu? 2 kali pusingan dunia tuan-tuan. 2 kali pusingan dunia. Pusingan dunia ni berapa lama kehidupan ataupun masa dunia ni tuan-tuan? Kita pun tak faham. Dunia ni apa maksud dunia? Apakah dunia ni alam semesta? Ataupun dunia ni hanya bumi saja, kehidupan di bumi saja? Kalau melibatkan kehidupan alam semesta, the great universe ni tuan-tuan, sains kata alam semesta sudah terbentuk selama 13.5 bilion tahun ataupun 13.7 bilion tahun. Ini sains punya rekod. 13.5, 13.7 bilion tahun menerusi teori the Big Bang. Menerusi teori the Big Bang, letupan besar. Sains mengakui dan menerima bahawa dunia ini ataupun alam semesta ini terbentuk hasil daripada proses letupan besar. Maka terjadilah apa yang kita lihat pada alam semesta. Bintang, planet, galaksi semua tu. Okay? 13.5 atau 13.7 bilion tahun, ribu juta. Tapi kalaulah dunia itu merujuk pada kita, bumi, bagi sains mendakwa, bumi kita ni berusia 4 bilion tahun. Biar kemudian sikit. 4 bilion tahun. Boleh faham tuan-tuan? Jadi cuba darab 2. 2 kali pusingan. Kalau 13.5 bilion darab 2, 26, 27 bilion tahun. Baru Allah jawab. Kalau 4 bilion darab 2, 8 bilion tahun. Baru Allah jawab. Inilah cerita akhirat. Cerita neraka. Allah jawab apa tuan-tuan? Hina-dinalah kamu dalam neraka dan jangan berkata-kata. Jawapan Allah dalam Qurannya ialah surah Al-Mu'minun ayat 108. Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Al-Mu'minun ayat 108. Tadi Al-Mu'minun ayat 107. Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Apa maksud ikhsa'u? Ikhsa'u ni tuan-tuan, diterjemah dalam kitab kita ni, hina-dinalah kamu. Kalau baca tafsir, ikhsa'u adalah jawapan yang kita sebut ketika kita nak perambat benda hina. Contoh anjing dia menyalak depan rumah. Kita nak hambat anjing jauh-jauh. Digunakan perkataan ikhsa'u. Ikhsa'. Lagu mana nak terjemah ikhsa' ni? Cis.
Saya pernah dengar kawan saya seorang duk terjemah cheese. Cheese kamu, gitulah. Maknanya nak perambat jauh, tuan-tuan. Benda tu benda apa? Benda hina. Itulah gambaran Allah Ta'ala melayan penghuni neraka. Dianggap sebagai benda hina, tak ada nilai, maka diambat jauh-jauh. Diambat jauh-jauh. Cheese, hina kamu, celaka kamu, wala tukallimun. Shut up. Jangan bercakap. Jangan bercakap. Keras tak, tuan-tuan? Ini antara ayat yang paling keras dalam Quran. Al-Mu'minun ayat 108. Antara ayat yang paling keras dalam Quran. Ada lagi ayat antara yang paling keras, antara yang tabbat yada abi lahabin wa tab. Hancur musnahlah. Rosak binasalah. Itu keras, tuan-tuan. Padan ataupun sesuai dengan konteks ayat tu dibina, tuan-tuan. Berhubung dengan dialog layanan Allah terhadap orang-orang yang melayan Allah secara tak wajar dalam kehidupan dunia. Dia faham, tuan-tuan ni? Itulah. Jadi, bayangkan berbilion tahun kemudian mereka tidak dilayan oleh Allah Ta'ala. Bila dapat jawapan, itu jawapan yang mereka dapat. Faham apa yang berlaku? Demi Allah, setelah itu tidak ada yang dapat berkata-kata walau satu kalimah. Dah kena sapu bersih oleh Allah Ta'ala. Jangan bercakap. Apa lagi mereka ada, tuan-tuan? Ini dengan Allah direct. Sedang yang terdengar adalah nafas keluhan dan tangis rintihan, yang suara mereka hampir menyamai suara keldai, suara himar. Yang ni, terjemahan ni tak berapa nak padu, tuan-tuan. Dalam teks Arab, dia guna perkataan apa? وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الزَّفِيرُ وَالشَّهِيقُ فِي النَّارِ. Yang tinggal ketika itu, penghuni neraka ni hanya keluar dua suara, tuan-tuan. Yang pertama suara az-zafir. Yang kedua suara asy-syahiq. Sini dia terjemah apa az-zafir dengan syahiq ni? Sekejap Mana tadi? Ni. Nafas keluhan dan tangisan rintihan. Nafas keluhan dan tangisan rintihan. Saya payahlah nak faham perkataan zafir dengan syahid ni, tuan-tuan. Saya tanya Tok Imam Masjid Banasri dan Mansara, dia ni orang Arab. Tanya dia, apa maksud zafir, apa maksud syahid? Diterangkanlah, tuan-tuan. Tapi kita angguklah depan dia. Lepas tu tak faham juga. Tak faham juga depan dia. Angguklah. Kan tak angguk kan banyak pula dia bawa Arab dengan kita. Lepas tu, tuan-tuan, rupanya zafir ni suara nafas keldai keluar, dihembuskan keluar. Syahid suara tarik nafas. Macam mana, tuan-tuan? Itulah dia zafir wa syahid. Zafir hembus nafas. Syahid itu syahid. Itulah dua suara dalam neraka. Kesudahan kepada penderitaan hanyalah kesakan dan tangisan penghuni neraka. Disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Hud ayat ke-106. Allah sebut macam mana? فَأَمَّا الَّذِينَ شَقَوْا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Adapun orang-orang yang celaka, mereka semua berada dalam neraka, mereka mengeluarkan bunyi zafir wa syahiq. Zafir hembusan suara, lepas syahiq tarikan suara ke dalam. Okey, kita dengar, tuan-tuan. Saya buat tadi tak real. Tak real. Kita dengar real, tuan-tuan. Itu yang buka YouTube sekejap tadi. Kita dengar, tuan-tuan. Shall we start? Okey, boleh?
itu zafir. Itu syahid. Boleh faham tuan-tuan dua suara itulah kesudahan kepada penghuni neraka. Orang Terengganu kata nangis selok. Betul baca Nangis selok ni tak ada suara keluar. Hak keluarnya gini. Sedang nangis selok. Allah, itulah dia. Ahli neraka. Benda ni benar ke tidak? Kita kaitkan dengan Quran. Takkan tak benar lagi tuan-tuan. Kalau tak percaya pada ni, banyaklah, panjanglah cerita dia. Kamu kena berlawan dengan seluruh kandungan Quran lah. Kalau tak percaya tuan-tuan gitulah tuan-tuan berkenaan dengan neraka. Benda macam ni lah tuan-tuan nak perlu ada dalam ingatan dan kefahaman kita. Yang pertama ilmu, yang kedua kefahaman. Yang ketiganya daripada fahamlah kita nak bertindak, kita nak beramal. Kat mana kita nak berilmu dan faham? Di tempat ni. Bukan tempat kita ni saja, tempat-tempat lain lah. Maknanya kuliah pengajian. Hilaku al-zikri wal-izar. Pusat-pusat pengajian, tempat-tempat kuliah-kuliah. Gunanya untuk kita dapatkan ilmu, khususnya ilmu daripada Quran hadis ni, dan untuk kita faham dengan benar. Lepas tu kefahaman tu kita nak beramal. Beramal tu di mana tuan-tuan? Keluar seorang masjid. Duduk di luar seorang masjid saja, ketika itu kita perlukan amalan berasaskan faham dan ilmu yang kita dapat daripada pusat pengajian atau tempat-tempat kuliah. Bukan bila kita duduk kat luar, baru kita nak mikir neraka ni. Kita pun baru nak mikir neraka. Apa benda dalam neraka Macam mana penghuni neraka Apa yang berlaku dalam neraka Sebab tu kalau orang ni tak ada ilmu tuan-tuan, di luar tu dia kira dia redah, membujur lalu melintang sapu. Dia tak kira dah, dia tak sempat nak fikir neraka tu macam mana, gambaran penghuninya macam mana, azab macam mana. Pasal apa tuan-tuan? Nak mikir bukan di luar, di tempat kuliah pengajian. Dia faham tuan-tuan? Lepas tu kuliah pengajian dia dinamakan tempat rahmat berkumpul. Kerana sebahagian daripada rahmat itu datang dalam bentuk ilmu kebenaran dan juga kefahaman yang mengikat diri kita supaya kita ni tak mencabar Tuhan. Tidak mencabar kedaulatan Allah Ta'ala. Lepas tuan-tuan cabaran itu berlaku di luar lah. Padahal dalam ni pun berlaku juga cuma mudah nak bercakap. Bila keluar saja daripada tempat teori, kita berada pada tempat praktikal amalan. Maka di situlah kita nak guna ilmu kita dapat ni. Kalau tak mengaji, dari mana ilmu tu nak datang? Nak memberi kesan kepada tindakan kita di luar ketika kita berhajat kepada praktikal amalan tadi. Itulah ruginya manusia yang apabila mereka diuji dalam kehidupan dunia ini, tiba-tiba mereka redah, membujur lalu melintang sapu tadi. Tak ada dosa pahala kerana tak berada pada pengajian-pengajian tentang perkara ni. Boleh faham tuan-tuan ni? Kita mau pelik tengok dalam situasi akhir zaman tuan, hak nampak yang ke depannya adalah Islam sendiri yang buat naya dalam kehidupan kita sekarang, keruntuhan kehidupan masyarakat. Pemimpin-pemimpin Islam, pemimpin-pemimpin yang baca Yasin, pemimpin-pemimpin yang puasa Ramadan, apakah mereka ini hanya melihat dosa pahala tu cuma duduk dalam seorang masjid saja, ataupun di luar seorang masjid ada juga. Itu yang kita pelik. Kemudian sehari dia dapat isu apa tuan-tuan? Isu scammer. Yang terlibat tu kita juga nampak gaya ke depannya. Orang Melayu Islam kita ni juga tuan-tuan. Ada kawan-kawan saya kata orang asli tak dengar kena scam ni. Ada tuan-tuan dengar orang asli kena scam. Pasal apa orang asli tak kena scam? Pasal orang asli tak ada duit. Betul juga. Saya pernah kena banjir, saya pernah kena scam. Macam yang berlaku ni lah, yang berlaku sekarang. Modus operandi yang sama. Dengar suara daripada machine operator, minta kita hubungi pegawai sekian-sekian sebab kita ada kes. Kita pun dengar macam tu, memang kita pun jadi pelik lah. Takut semacam lah. Melibatkan urusan pihak berkuasa. Kita pun kontak lah yang berkenaan, yang angkat tu perempuan.
Dia pula tanya kita, ada apa ya cik? Macam kita pula buat zalah. Kita pun beritahulah, saya ni dikatakan ada kes barang saya sangkut di Sabah. Ketika tu dia cerita saya ni ada barang sangkut di Sabah. Jadi saya diminta untuk hubungi nombor yang ada sekarang ni lah. Oh, ini kes cik ni. Dia pun soal jawab dengan kita sikit. Lepas tu dia passing kat orang nombor 2. Kat situlah tuan-tuan dia main tuan-tuan. Dia punya pukau tu. Sarjan apa, kalau kes saya ni sarjan apa. Kat situlah dia main pukau. Saya kena hampir 1 jam. Sampai peluh tuan-tuan. Peluh. Ketika nak bercakap dengan dia, minta saya duduk seorang-seorang. Jangan duduk dekat orang ramai. Duduk seorang-seorang. Oi, dia pukau kita. Dia tanya habis tuan-tuan. Akaun Maybank berapa, BCB berapa, Bank Rakyat berapa, BSN berapa, tabung haji berapa tuan-tuan. Nak scam kita. Tapi alhamdulillah saya selamat, tak kena scam tuan-tuan. Kena dah tu, tapi tak keluar duit tuan-tuan. Hampir 1 jam. Tuan-tuan tahu sebab apa saya tak kena keluar duit? Tuan-tuan tahu? Haji Hussein tahu? Haji Hussein biasa tahu. Apa Haji? Sebab saya tak ada duit. Saya tak ada duit cikgu. Duit saya kosong, saya tengah habis. Baru keluar duit nak buat rumah. Rumah saya tu buat tu. Ketika tu duit habis kosong. Rumah kita buat guna tanah pertanian, mana boleh guna EPF tuan-tuan. Jadi semua pakai duit personal belaka, siap buat personal loan. Duit tak cukup. Tiba-tiba scammer datang. Alhamdulillah kena masa tu tuan-tuan. Alhamdulillah tu sebab apa tuan-tuan? Sebab saya ada pengalaman dan saya boleh faham apa yang berlaku pada kawan-kawan tu. Cuma Allah jaga saya, tang situ saya untung tuan-tuan. Sebab tu saya faham kenapa orang asli tak kena scam. Allahu Akbar, kesian tuan-tuan. Kita yang faham betapa dahsyat menderitanya kawan-kawan yang terkena scam ni. Saya rasa saya pernah sebut dengan tuan-tuan. Saya jumpa dengan seorang mantan nazir satu masjid. Dia juga calon pilihan raya tuan-tuan, bukan kecil anak orangnya. Orang kuat. Dan dia sebut dia kena scam berapa? RM100,000. RM100,000 hilang. Selepas daripada dia dapat duit pusaka pembahagian tanah kebun. Ini sahabat kita ni orang Tanjung Karang. Jadi bila dapat duit kat tangan, dan tu mari je orang tu tuan-tuan. Macam tahu je. Allahu Akbar. Akhirnya dia terlepas duit tu. Beberapa proses bank in sampai RM100,000. Bayangkan RM100,000 hilang. Duit tu hanya pegang, hanya sekejap je kat tangan, hilang. Kalau tuan-tuan apa rasa tuan-tuan? Kalau saya tuan-tuan, saya hilang RM75. Sampai sekarang dalam kepala saya, aku nak jumpa juga siapa ambil duit aku RM75. Walaupun RM75. Ini cerita 30 tahun dulu cikgu. Waktu kita susah cikgu. Waktu kerja sejam RM1 tu. Nak cari duit untuk beli kain baju sekolah. Kan? Kerjalah tuan-tuan, sejam RM1. Dapatlah gaji satu hari tu. Dapat gaji RM75. Balik rumah, teringat dalam poket ada duit banyak sikit, RM75. Berhenti di kedai makan, belikan nasi lemak. Mak ada seorang kat rumah, kakak ada 2 orang kat rumah, saya beli 5 bungkus lah tuan-tuan. Mak sebungkus, kakak sebungkus seorang, saya 2 lah, takkan 1. 2, 5 bungkus. Nak bayar RM5, tengok-tengok dalam dompet ada RM5. Kontak kanting. RM5 tu duit asal saya. Mana pergi RM75? Dah. Waktu tu terfikir dah, duit aku kena curi, tapi tak boleh nak terima tuan-tuan. Sebab itu kekayaan kita masa tu. Tonggang kau main lagi dompet ni. Habis tonggang. Nak cari RM75. Itu je kekayaan kita ada. Saya patah balik ke masjid tempat saya semayang tadi. Waktu tu saya teringat ketika saya semayang asar, saya letak seluar saya ni kat belakang. Selalu saya tak cuai. Selalu duduk kat depan. Kasut-kasut pun saya letak kat depan kadang tu. Tapi nak jadi cerita hari tu, dia datang kecuaian tu letak kat belakang. Allah menangis saya tuan, dalam masjid RM75. Kekayaan saya hilang. Saya jumpa dengan seorang tok syekh dalam masjid. Sampai sekarang saya terbayang ke mata dia, muka dia. Dia minta bantuan dia, ustaz tolonglah saya ustaz, saya tak ada duit. Itulah duit saya. Ada. Ustaz tolonglah semayang ajak kat saya.
Ya tuan-tuan ni. Sampai sekarang duit tak dapat-dapat lah. Tapi kita duk dalam kepala, aku nak jumpa juga di akhirat. Siapa ambil duit aku? Ini baru RM75. Itu pun ada baik juga dia pada saya Banji. Dia tinggal juga RM5 tu. Nak suruh saya beli minyak motor. Allahu Akbar. Yang ni sampai ribu ramban. Ada sahabat kita tadi duk sembang dengan kawan tadi, ada seorang tu 2.4 juta kan. Bayangkan Allahu Akbar. Jadi kita bayangkan yang buat kerja tu siapa? Setakat kita maklum ni ramai di kalangan orang kita juga, Melayu Islam. Dalam kepala dia orang, waktu dia orang buat aniaya ke orang ni, merompak mencuri ni, ada tak dosa pahala? Mereka dapat tak faham kita pada cerita neraka sebagaimana kita duk bincang ataupun sebagaimana kita duk mengaji sebelum-sebelum ni? Tak ada tuan-tuan, tak sampai. Mereka barangkali tahu, tapi faham tak sampai. Boleh faham tak? Tahulah neraka tu begini. Kemudian kita dengar kan skamer-skamer yang berjaya di interview, di dialog kan. Apa jawapan orang ketika ditanya? Awak ni gamak buat begini awak tak rasa bersalah ke? Dia orang jawab macam mana tuan-tuan? Antara jawapan dia orang lain buat, kenapa aku tak buat? Satu tuan-tuan dia jawab begitu. Dia buat contoh orang lain pun ramai jadi skamer. Dan skamer orang lain lagi besar duit dia ambil. Dia dikaitkan dengan ahli politik yang menyeleweng harta rakyat berjuta-juta. Yang saya ni sikit je dia kata. Satu. Yang kedua, yang ni lagi best. Yang kedua, dia kata dia menganggap orang yang berjaya ditipu tu orang yang tak ada rezeki. Kita boleh terima tak? Dia scam kita, kemudian kita terkena. Dia kata sebab kita tak ada rezeki. Kalau kita ada rezeki, kita tak akan terlepas duit tu. Masya Allah. Murni betul cara dia faham tuan-tuan. Allah Akbar. Dia faham tuan-tuan? Ini situasi kita sekarang. Ini menggerunkan kita tuan-tuan. Dengar cerita hak terbaru ni, tanpa TAC pun dia boleh seduk keluar kan. Ada seorang tu kan, Dr. Rashidah ke, tengok duit dalam tabung dia kurang. Siapa bawa kes ni Siapa Ustaz? Ada itu lagi. Tak ingat lah siapa. Ada seorang tokoh lah. Dia angkat kes ni sebab sudah terlalu kata orang serius sangat. Kalau dulu dia scam melalui TAC, tag semua kan. Sekarang tanpa tag pun dia boleh seduk keluar. Allah Akbar. Jadi kita yang bincang bab neraka ni, apa laluan kita nak mengelakkan diri daripada ketakutan yang amat dahsyat ni? Caranya ialah jangan buat dosa. Sebab itu bila kita bayangkan cerita orang-orang yang bermain dengan dosa, ini amat-amat mengerikan kita. Sebab mereka bermain dengan neraka. Orang-orang. Walaupun tuan-tuan kita kata rahmat Allah itu cukup luas, iaitulah masih ada peluang bertaubat untuk mereka. Tapi ingat, dosa ni kalau melibatkan sesama anak Adam kan dahsyat. Boleh faham tuan-tuan? Dosa melibatkan anak Adam, penganiayaan kepada orang, kesedihan pada orang, apa jadi tuan-tuan? Pada orang yang menjadi pemangsa. Allahu Akbar. Itu dia. Cuma tuan-tuan kalau terlibat, kalau terkena, kita nak beri nasihat macam mana tuan-tuan Kalaulah kita ni terkena jadi mangsa. Jangan kita terkena jadi pemangsa sudah. Kita jadi mangsa. Kita nak nasihat macam mana tuan-tuan? Kita sebut macam ucapan biasalah, sabarlah Kak. Nak cerita apa lagi nak? Cerita apa lagi? Cuma kekuatan ilmu ketika itu nak kena ada tuan-tuan. Apa pun yang berlaku, rugi macam mana pun duit yang ada, ingat tuan-tuan, itu masih lagi kerugian dunia. Jangan sampai rugi akhirat. Macam kes mantan Nazir tadi tuan-tuan. Mantan Nazir tadi. Lepas daripada dia terkena, maka apa yang berlaku? Kawan-kawan dia ajak dia ni pergi ikhtiar, jumpa dengan Tok Bomoh di Ipoh. Ikhtiar jumpa dengan Tok Bomoh di Ipoh. Katanya Bomoh tu canggih.
Kat mana duduk canggih tu sebab gambarnya boleh geleng-geleng kepala kot. Canggih lah dia. Bayarlah 300.5 tuan-tuan. Bayar 300.5. Sampai ke sudah duit tak datang-datang. Yang ada duit dalam poket hilang. Cuma kita nak ajak fikir sikit tuan-tuan. Antara scammer pertama 100,000 dengan scammer kedua Tok Bomoh 300.5 tu, mana yang rugi tuan-tuan? Mana yang rugi? Hak kedua rugi. Kenapa hak kedua rugi? Sebab kedua tu berkait dengan akidah, berkait dengan agama, berkait dengan syirik. Boleh faham tuan-tuan? Yang pertama, teruk macam mana pun, insya-Allah kekuatan yang ada pada diri kita tuan-tuan, kita cari jalan kedua. Orang kata life must goes on. Kehidupan perlu diteruskan. Dan Allah ni tak kedekut. Allah bina laluan kedua untuk kita bangkit daripada kelalaian atau musibah yang berlaku. Tapi yang kedua tu, kalau tidak bertaubat sebelum mati, ya tu habis tuan-tuan. Sebab syirik, mensyirikkan Allah. Tu sikit je masuk tuan-tuan. Dia boleh berlaku benda macam tu. Boleh tuan-tuan ni? Rasanya sampai kat sini saya tak perasan dah 9.50 dah tuan-tuan ni. Kita berhenti kat situlah kat apa ni. Demi Allah, setelah itu tidak ada yang dapat berkata-kata walau satu kalimah, sedang yang terdengar hanyalah nafas keluhan, iaitu zafir, dan tangis rintihan, syahiq, yang suara mereka hampir menyamai suara himar, suara keledai. Sekadar ni tuan-tuan ni, ada apa-apa tuan-tuan nak bagi tambahan ke apa, silakan. JC kalau nak tanya, nak ni lah, nak bagi cadangan apa-apa silakan. Kawan-kawan silakan. Ada apa-apa yang saya terlepas pandang ke apa, yang saya silap cakap ke apa, silakan. Salam. Kita hari ini merdeka ni. Kita pergi ke sini Ustaz. Neraka dia. Adakah kita merdeka? Kita dah merdeka dah 34 tahun lepas. 34 tahun dah kita merdeka dah. Perempuan daripada hamba. Kita dah merdeka dah. Kenapa sekarang dikata merdeka baru 62 tahun? Allah Allah. Yang pertama. Ya. Maknanya kemerdekaan apa? Kita orang-orang belanja ni tuan-tuan, kita faham maksud kemerdekaan tu lebih jauh lah. Kemerdekaan bukan sekadar merdeka fizikal kita daripada penjajahan. Kalau kita duk bilang kat situ, malah kita sekarang ni merdeka dah 65 tahun. Sejak tahun 1957 dulu. Tapi kalau kita pergi lebih jauh, kemerdekaan yang sebenar dia tidak begitu. Merdeka yang sebenar ialah ketika kita menghadap Allah, ketika saat sakaratul maut, terbayang, terbuka segala perkara gaib, ketika itu merdekalah orang yang dapat keredaan Allah. Itu yang kita duk baca dalam Quran. Faman zuhziha an-nar tu. Kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap jiwa yang bernyawa akan pasti mati, dan setiap orang bila mati akan dapat segala apa yang dia lakukan atas dunia dulu setimpal. Maka barang siapa yang dijauhkan daripada neraka, faqad faz, itulah dia kejayaan yang sebenar ataupun kemerdekaan, kebebasan yang sebenar. Ibarat kata dialog antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan anak dia, Abdullah. Anak dia tanya kat daddy dia ni, "Daddy, bapa, kita ni sampai bila kita boleh berehat? Bila masa kita boleh merdeka ni? Bila masa kita boleh berehat? Sebab kita tak habis-habis kerja ni. Lepas sembahyang, lepas sembahyang, datang Ramadan, puasa pula. Lepas bila kita boleh berehat?" Imam Ahmad jawab, apabila sebelah kaki kita berada dalam syurga. Bila sebelah duduk dalam syurga, itu time kita nak berehat. Time merdeka sungguhlah. Jadi konsep kemerdekaan yang kita faham jauh daripada itu. Konsep yang sebenar, konsep pada urusan agama. Sebab pengalaman kita, bawalah apa-apa konsep sekalipun, tapi yang real adalah konsep agama. Sebab agama itulah yang akan membantu kita selepas kehidupan kita pencen, lepas pencen dan sebagainya. Agama itulah kita cari. Sekadarnya tuan-tuan, kita akhirkan dengan tasbih kafarah
dan surah Al-Asr. Dia tertarik pada skema tadi. Ha. Skema dengan keadaan sekarang ni, dengan bilion-bilion yang tak cakap tadi ya. Sekarang ni kita undang-undang, kita tak tahu pada undang-undang. Sekarang ni kita tak ada undang-undang langsung. Kebanyakan yang kita ni mengaku Islam, agama Islam, yang buat orang Islam, yang kita buat Islam. Undang-undang di mana dia undang Islam tu? Setuju tu. Kat situlah kita rasa pihak berkuasa dia kena bertindak, tuan-tuan. Sebab sekarang ni kehidupan orang awam dalam keadaan yang cukup terancam. Mereka bukan lagi dicuri dan dirompak secara fizikal, tapi curi rompak melalui sistem dan kecanggihan teknologi. Kita orang awam nak bergantung dengan siapa? Kita perlu kepada kekuatan jagaan sistem. Jadi pihak yang berkuasa kena ambil lah, kena alert lah kita kata. Dalam kawan-kawan kita ni ada akan jadi ahli parlimen besok. Pilihan raya dekat dah ni. Boleh angkat benda ni, tuan-tuan. Patutnya ini gerak kerja pihak yang berkuasa, sistem yang menaungi kita. Satu. Yang kedua, kenapa benda ni berlaku? Dengar tadi, bila ditanya pada scammer, kenapa dia berani buat benda yang dia berani buat? Kan dia berhujah dengan orang lain. Dia berhujah orang lain buat, kenapa dia tak boleh buat? Orang lain curi rompak lebih banyak daripada dia buat, tuan-tuan. Maknanya apa? Di sini tak ada keberkatan dalam kehidupan. Apabila kita ni banyak sangat melanggar perintah Allah Ta'ala. Terutama sekali jagaan sistem, tuan-tuan. Macam Haji Hussein sebutlah. Kenapa kita tidak kembali balik kepada Islam secara syumul? Sebab itulah yang menyelamatkan kita dan sudah terbukti dalam praktikal kehidupan. Wallahu a'lam. Habis Haji? Ada lagi tahun depan. Tahun depan ada. Kita akhirkan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.